Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa khabar semua? Sihat ya? Selamat pagi diucapkan dan terima kasih kerana terus menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Dan alhamdulillah pagi yang indah ini anda bertemakan saya Da'i Hadari, dan hari ini Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Kita nak sembang-sembang, nak dapatkan manfaat berkaitan dengan Al-Quran. Ini sangat penting sebab apa? Kita kena sinarkan hidup kita dengan Al-Quran. Dan hari ini kita sangat bertuah kerana apa? Tanyalah Ustaz, kita bawakan tafsir dan taranum, yang mana hari ini kita akan sama-sama belajar surah As-Saffat ayat 161 hingga 170. InsyaAllah Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Cumanya hari ini saya sangat bertuah kerana para penonton sekalian, bersama dengan kita semua yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat ya Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Doktor, hari ini insyaAllah mudah-mudahan kita akan dapat kerataan sebab apa kita mendekati Al-Quran. Amin. Dan saya yakin banyak yang kita akan belajar daripada firman Allah dalam ayat 161 hingga 170 ini daripada surah As-Saffat, insya-Allah. Cumanya para penonton sekalian, anda juga dialu-alukan untuk bertanyakan soalan, tapi tak apa. Mudah-mudahan apa sahaja yang anda tanya tu kami akan jawab nanti kemudian. Dan paling penting para penonton sekalian, jom sama-sama bawa Al-Quran sambil-sambil duduk depan kaca TV tu, boleh sama-sama kita baca hari ini surah As-Saffat. Baiklah Doktor, saya akan bacakan terjemahannya. Doktor akan bacakan terlebih dahulu ayat 161 hingga 170 surah As-Saffat ini. Silakan Doktor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Da'i Hadari dan sidang penonton dan rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada kali ini untuk siri kuliah ataupun siri program Tanyalah Ustaz ya. Dan tuan-tuan, hari ini kita akan sama-sama meneliti, kita akan sama membincangkan beberapa ayat seterusnya daripada surah As-Saffat ayat 161 dan sehingga 170. Saya akan baca dulu tuan-tuan. InsyaAllah. Boleh dapatkan mushaf ataupun telefon tuan-tuan untuk kita sama-sama bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innakum wa ma ta'budun ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون Sadaqallahul azim. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka sebenarnya kamu, wahai orang-orang musyrik,
dan apa yang kamu sembah itu tidak akan dapat merosakkan perhubungan seseorang dengan Tuhannya, kecuali orang-orang yang telah ditetapkan bahawa dia akan dibakar di dalam neraka yang menjulang-julang. Malaikat pula menegaskan pendirian mereka dengan berkata, dan tiada sesiapa pun dari kalangan kami melainkan ada baginya darjat kedudukan yang tertentu, yakni dalam menyempurnakan tugasannya. Dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa berbaris, iaitu menjunjung perintah dan beribadat. Dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa bertasbih, yakni mensucikan Allah dari sebarang sifat kekurangan. Dan sebenarnya mereka, yakni yang musyrik itu, dahulu pernah berkata, kalaulah ada di sisi kami kitab suci dari, iaitu bawaan rasul-rasul yang telah lalu, tentulah kami akan menjadi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik. Yakni setelah Al-Quran diturunkan kepada mereka, mereka mengingkarinya. Oleh itu, mereka akan mengetahui kelak, yakni akibat kekufurannya. Sadaqallahul Azim. Ya, Alhamdulillah, itulah sedikit bacaan Al-Quran daripada Al-Fadhil Doktor, dan ada kita dapat faham sedikit daripada apa yang telah dibacakan tersebut. Cumanya Doktor, dalam permulaan diskusi kita ini, apakah antara gambaran awal yang kita akan bincangkan daripada 10 ayat tersebut? Baik, terima kasih Da'i Hadari dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Sebelum masuk itu bab perbincangan kita ni hadirin, Ustaz nak sebut sikit tentang silakan. Sebagaimana yang kita biasa bincangkan, iaitu dalam bacaan Al-Quran ini, kita membaca itu ada satu gaya ataupun ada satu cara. Betul. Yang masyhur tempat kita ini, tapi masyhur pun sebahagian je tahu, ramainya tak tahu. Ramai yang tak tahu, betul ya. Iaitu bacaan kita ni ada dia punya nama atau dia punya mazhab bacaan ni. Nah, iaitu nama bacaannya Hafs daripada Asim. Kalau baca penuh Hafsun dengan sad. Ya. Hafsun daripada Asim. Itu bacaan kita sekarang. Baik, oleh kerana semua baca gitu, seluruh dunia baca begitu, kita pun tak perasan, ada mazhab rupanya. Itu qiraat, dia panggil qiraat. Kemudian tuan-tuan, kalau disebut ini mazhab, ada tak mazhab yang lain? Maka jawapannya ada. Macam mana kaedah bacaannya, Doktor? Itu yang Ustaz akan sebutkan sedikit. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi percambahan ilmu kepada kita. Baik. Tuan-tuan, kita tengok pada ayat nombor 161 dan 162 sahaja untuk kita buat rujukan tentang qiraat ataupun bacaan lain. Yang penting dia juga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Misalnya bacaan Ustaz nak baca ini adalah bacaan daripada Bazzi daripada Ibnu Katsir. Imam Bazzi daripada Imam Ibnu Katsir. Kita tadi Hafs daripada Asim. Dan dia punya lajurannya sampai kepada Rasulullah juga. Yang Bazzi daripada Ibnu Katsir juga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil qiraat mutawatirah. Qiraat yang mutawatir. Baik. Bacaannya ada berbeza sedikit. Berbeza sedikit. Yang pertama sekali ialah pada ayat 161, fa innakum wa ma ta'budun. Imam Bazzi daripada Ibnu Katsir membaca fa innakum wa ma ta'budun. Fa innakum dengan silah mimil jama', ada tambahan waw 2 harakat. Tadi kena perhati sebab nak kena baca lepas ini. Sudah. Kena juga, Doktor. Hilang ngantuk saya. Fa innakumu wa ma ta'budun. Satu. Itu perubahan satu saja itu. Kemudian ayat yang kedua itu, ayat 162, ma antumu alaihi bifatinin. Ma 2 harakat sahaja. Antumu 2 harakat.
Alaihi juga 2 harakat. Oh, hi tu ada Ya, hi 2 dua harakat. Oh. Kita punya hi itu hanya tidak ada apa-apalah, tidak berlaku maksilah, tapi dia jadinya siratul haq di situ, iaitu 2 harakat. Saya baca dulu Ma antumu alaihi bifatinin. Tapi tak apa tadi. Ustaz baca ikut je. Okey. Itu lagi senang. Baik. Iaitu ayat pertama dulu, ayat 161. Fa innakum wa ma ta'budun. Cuba. Fa innakum wa ma ta'budun. Baik. Ma antum alaihi bifatinin. Ma antum alaihi bifatinin. Alhamdulillah, tamam. Alhamdulillah. Itulah dia. Nama bacaannya Bazzi daripada Ibnu Katsir. Seolah-olah alaihi tu ada ya ke? Ya, ada ya. Ada ya di situ. Dia panggil silah jugalah, silatul haq. Jadi itu cara bacaan Imam Ibnu Katsir. Kalau ada orang tanya, ubah makna tak? Tak, sebab dah bertambah tu. Ya, betul. Maka jawapan tuan-tuan tidak. Itu hanyalah kaedah bacaan sahaja. Sebenarnya bacaan kita pun ada yang panjang 2 harakat itu. Misalnya dalam surah Al-Furqan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz lupa ayat tu, tapi yang alai ditambah juga dua harakat. Dua harakat juga untuk bacaan hafs daripada Asim. Jadi makna tuan-tuan bukan benda pelik. Tapi kaedah dalam bacaan Ibnu Katsir dia ada kaedah khas, kita punya ada kaedah yang tersendiri. Tapi dua-dua diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kejap je lagi, Doktor. Kita nak belajar pula apakah antara yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam 10 ayat ini. Ya. Tapi perinciannya sebentar saja lagi. Terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, setiap pagi kami temankan anda. Bahkan setiap pagi kami tampilkan pelbagai topik yang menarik dan juga ahli panel yang berbeza latar belakang. Namun tujuannya tetap sama, iaitu berkongsi ilmu dan kefahaman buat kita semua. Dan seperti biasa, hari ini juga kita bawakan satu topik yang sangat dekat dengan kita, iaitu tafsir dan taranum, yang kita selalu baca Al-Quran tu kan. Sebenarnya ada ilmu-ilmu. Saya pun hari ini dapat ilmu baru. Yang mana hari ini kita belajar tentang surah As-Saffat ayat 161 hingga 170 bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Baik, Doktor. Selesai Doktor cerita tentang bagaimana kaedah bacaan. Seronok. Saya rasa macam tak sekejap sangat pula belajar tadi, Doktor ya. Cumanya kita nak belajar juga dari sudut apa yang Allah nyatakan. Kita nak belajar dari sudut maknanya pula. Apakah gambaran awal yang Allah nyatakan dalam 10 ayat ini? Baik, terima kasih Dayang Hadari dan tuan-tuan muslimin dirahmati Allah sekalian. Dalam beberapa ayat yang kita akan bincang pada hari ini, ada beberapa topik asas lah. Yang pertama sekali tentang masalah golongan musyrikin, khususnya di Makkah dan selepasnya. Kemudian yang kedua ialah berkenaan dengan malaikat. Malaikat. Dan yang ketiga ialah pengakuan ataupun dakwaan mereka kalaulah Rasul ini telah ada kepada kami, Quran telah ada, kitab telah ada, nescaya kami akan jadi orang baik-baik. Takkan sesat. Tak akan sesat. Illa ibad akan menjadi mukhlasin, tergolong orang yang baik-baik, orang ikhlas kepada Allah. Tapi hakikatnya adalah sebaliknya. Nanti kita akan perincikan hari ini insya-Allah. Okey, cantik juga kerana alang-alang tadi Doktor ada menyebutkan tentang golongan musyrikin. Allah menyatakan Al-Quran itu
adalah panduan kita semua. Bahkan Al-Quran itu relevan hingga akhir zaman. Jadi Allah cerita tentang orang-orang yang musyrik ini, iaitu dalam ayat 161, dan bagaimana sifat-sifat mereka ini, dan juga antara amaran kepada mereka semua. Jadi golongan musyrikin ini siapa? Adakah mereka ini yang menolak untuk mengesahkan Allah, Doktor? Ya. Terima kasih Dayadari dan tuan-tuan semua rahmat Allah sekalian. Ini satu perbincangan topik yang menarik, ya. Kalau Ustaz nak sebelum jawab secara huraiannya, nak tanya Hadari, masyarakat Arab musyrikin itu, adakah dia kenal nama Allah sebelum Rasulullah datang tu? Dia kenal ke tidak Allah? Kenal? Baik. Jawapan yang betul. Mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mana perkataan nama Allah bukan asing. Betul. Itu dia dikenali. Buktinya banyak. Misalnya nama ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah. Abdullah. Ya. Ada Allah juga kan? Abdullah. Kemudian dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk dibuat Kaabahnya apa semua, telah berlaku ibadat haji, itu syariat Nabi Ibrahim. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyempurnakan dakwah itulah. Maksudnya ibadat haji disempurnakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak apalah, asasnya sudah ada pada zaman Nabi Ibrahim. Jadi dakwah itu sudah dikenal Allah itu. Ada yang kedua. Kemudian yang contoh yang lain, yang ketiga adalah tuan-tuan, dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya siapa jadi langit bumi, mereka akan jawab Allah. Jadi maksudnya kenal. Baik, soalannya, adakah kenal ni menjadikan mereka beriman? Itu tidak. Di mana dia ada satu satu kod yang khas. Maksudnya hanya semata kenal, belum tentu beriman. Di situ ada cabangnya. Ya, di situ jadi masalahnya. Baik tuan-tuan, kalau kita kata siapa buat langit bumi? Allah. Beriman dah tu. Ya, mana Allah sebagai tu Tuhan. Ya. Tuan-tuan, dalam masalah beriman, pemisah antara iman dan syirik ini, ada satu perkara besar, iaitu bila beriman, mesti beriman kepada lillahi wahdah. Allah satu. Tapi masalahnya, mereka ini percaya kepada Allah buat langit bumi, tetapi mereka juga percaya benda lain. Ada Tuhan pasir, ada Tuhan wadi, ada Tuhan... Ya, itu yang ada Lata Uzza. Itu betul lah. Lata Uzza, Quran Waddan, Suwa'an, Ya'uth, Ya'uq, Nasra. Ni berapa belah. Sebab tu dalam kita baca kisah musyrikin Makkah, di keliling Kaabah ada 360 berhala. Sebab itu Tuhan, segala Tuhan ada. Jadi yang ini membatalkan, kalau kita kata beriman tu tidak, itu terbatal iman mereka. Kenapa? Kerana mensyirikkan. Jadi Allah sebut dalam Quran, waja'alu lillahi andada, mereka menjadikan Allah tu ada kawan. Syirik. Waja'ala lillahi andada, dua ayat. Mereka menjadikan Tuhan ada kawan. Jadi maksudnya, kalaulah kita kata musyrikin kenal ke tidak Allah? Kenal. Tapi kenal tidak menyebabkan mereka beriman. Jadi kalaulah kita kata hari ini macam mana? Sama juga tuan-tuan, siapa-siapa yang meyakini percaya kepada Allah, tiba-tiba dia percaya benda lain, sama juga boleh lakukan seperti Allah atau berkuasa seperti Allah, ada kawan-kawan seperti itu, maka itu namanya syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah termasuk, Doktor, minta maaf mungkin kita boleh tanyakan juga, golongan yang ada juga khurafat yang tak sepatutnya ada dalam diri mereka? Ya, selain daripada Allah, mereka mempercayai ada sesuatu lain yang memberikan kuasa, ada kuasa. Adakah ia juga boleh dikategorikan sebagai... Baik, terima kasih. Hadari, dalam masalah ini, dia syirik ada dua. Syirik akbar. Syirik yang sangat besar, jelas lah, memang jelas. Maknanya Allah ada pula benda lain yang jelas disembah, itu satu perkara. Yang kedua ialah dipanggil syirik khafi. Syirik khafi ini ialah syirik yang maknanya cara tu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia kata dia tidak kepada ini, tetapi dia boleh membawa kepada syirik yang besar. Contoh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara syirik khafi ini ialah riya.
kita duk fikir, para ulama bincang, kenapa Rasulullah kata syirik khafi adalah riak? Syirik kecil, riak. Jadi riak ni maksudnya menunjuk-nunjuk. Contohnya ada, kita sembahyang, ada orang yang sebelah kita, di belakang kita ada ramai orang, kita pun sembahyang, kena panjang sikit ni. Kena bagi khusyuk lagi. Wah, dah. Sembahyang lebih lagi dah. Kalau berzikir tu berzikir bukan main dengan cara yang itu dipanggil riak, menunjuk. Baik, kenapa menunjuk riak ini dinamakan syirik khafi? Ya. Nah, kerana tuan-tuan, tadi sepatutnya ibadat ni tuju pada siapa? Allah semata-mata. Lillahi wahdah. Semata-mata kerana Allah. Tapi rupanya dia ada nak tunjuk kepada yang lain daripada Allah. Seolah-olah yang itu tu sama. Seolah-olah. Bukan dia kata gitu, tetapi ibadat ni sepatut tuju kepada Allah, tiba-tiba ada lagi yang lain yang ditunjuk. Ini dia panggil syirik khafi. Jadi syirik khafi ni walaupun dia martabat dia rendah sikit, tapi kita kalau boleh nak buang sebuang-buang, kita tak nak perkara ini, sebabnya lama-lama dia boleh membawa kepada perkara syirik yang besar. Wal'iyadzubillah. Maksudnya termasuklah khurafat, mempercayai, boleh membuka pada syirik yang besar. Boleh bawa perkara yang besar. Itu yang kita sangat risaukan. Baik, ada satu soalan daripada Sar Rashid ni, Doktor, di Facebook. Katanya, maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu, adakah ayat ini Allah menegaskan kepada mereka bahawa apa-apa yang mereka sembah itu langsung tidak akan memberikan kesan apa-apa pun dan tiada sebarang manfaat pun kepada mereka, kecuali mereka hanya perlu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang selayaknya mereka sembah? Ya. Baik, terima kasih kepada Sar Rashid Cik soalan yang baik. Tuan-tuan muslim simak rahmati Allah sekalian, bila disebutkan fa innakum ma ta'budun, kamu pergilah sembahlah dengan apa yang kamu sembahan kamu itu, dan dia tidak memberi manfaat, la yadurruhum la yadurru wa la yanfa'uhum syai'a. Tidak memberi manfaat, mudarat sedikit pun. Sedikit pun tidak memberi manfaat dan mudarat. Semua sekali yang boleh memberi manfaat, mudarat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu soalannya, kenapa pula kita pergi minta tolong dengan orang? Contohnya kereta rosak tepi jalan. Rosak tepi jalan, kita pun minta, cik tolonglah saya kereta saya rosak. Minta dengan Allah lah. Baik, tuan-tuan muslim simak rahmat Allah sekalian. Dia ada permintaan yang secara mutlak. Minta secara mutlaklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pula permintaan secara nisbah saja, nisbi sahaja. Jadi yang kita minta tolong dengan manusia itu hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya yang beri perkara tersebut, tapi sebab sekadar sebagai manusia, maka kita boleh meminta tolong. Kita tahu bahawa dia hanya memberi pertolongan secara nisbi sahaja, tapi hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya daripada Allah. Sebagai contoh yang lain, tuan-tuan, kalau kita lapar, kita buat apa? Makan. Adakah makanan mengenyangkan? Tidak. Dah tak mengenyangkan, jangan makanlah. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, yang Allah Subhanahu Wa Taala nak dalam masalah ini ialah meyakini bahawa Allah memberi rezeki, Allah mengenyangkan, itu Allah. Tetapi tugas kita ialah berikhtiar, berusaha dengan manusia. Ikhtiar usaha tu kena carilah. Tapi makan, siapa kenyang? Allah. Yang ini kena latih anak-anak kita bahawa, wahai anak-anak, yang kamu makan itu makanan, tapi siapa beri kenyang? Allah. Ini kena latih. Bahawa masuk dalam jiwa. Kamu pergi cari rezeki, siapa beri rezeki? Allah bagi rezeki. Sebab tu dah ini tuan-tuan, sangat menarik dalam masalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa kita menceritakan tentang sabab dan musabab. Betul. Sabab dan musabab. Okey, sebab makan, kesannya apa dia? Musabab, kenyang. Sebab makan, jadi ke kenyang. Itu sebab dan musabab. Tapi satu perkara kita tak biasa cerita dia, musabbibul asbab. Musabbib. Siapa dia musabbib? Yang berlaku dua ni? Allah. Kalau tidak ada musabbib ni, tidak akan berlaku dua ini. Ya tak? Jadi maknanya mesti jangan lupa musabbib. Sama macam kita mencari kerja, cari rezeki lah. Ya, sama. Keluar pagi-pagi macam pagi ni nak cari rezeki. Itu sebab. Itu sebab. Kemudian dapat rezeki tadi, musabbab. Siapa dia punya tu? Musabbib. Huwallah.
Ya, ya, ya. Jadi biasanya orang lupa musabbib. Baik. Sehingga kalau kita buat balik makanan semua, anak pun rasa bapak punya rezeki. Dah, sebab ya bapak dia buat balik. Tapi nak ubah dia punya keyakinan tu bahawa la, musabbib huwa Allah. Betul. Allah Subhanahu. Hanya yang ini jalan sahaja. Macam kereta rosak tadi, orang tu hanya jalan sahaja, wasilah kepada rosak. Tapi sebenarnya yang beri itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ialah hakikat ini sukar. 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 Ustaz cakap ni boleh lah, tapi nak buat tu masya-Allah. Allah. Semoga-moga kita mati yang keyakinan Allah lillahi wahdah. Doktor, saya nampak ayat yang dibicarakan juga apa yang dikongsikan oleh doktor tadi tu, iaitu bila tanyakan kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang musyrik ini, mereka kenal siapa Allah. Bahkan bila ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Tapi mereka tetap melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Ia juga sama dengan umat terdahulu, yang juga berhadapan dengan rasul-rasul terdahulu. Adakah ia sangat-sangat sama, doktor? Ya. Baik, terima kasih Hadari. Hakikatnya setiap rasul datang kepada semua umat-umat, ya. Nombor satu dia punya ajaran, dia punya dakwah nombor satu ialah supaya ani'budullah wajtanibut taghut. Sembah Allah, ma lakum min ilahin ghairu. Jangan kamu sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah. Jadi bila berlaku syirik itu benda yang sama. Setiap kali sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina, sunnah daripada semua rasul-rasul, wala tajidu li sunnatina tahwila, kamu tidak akan dapati benda itu berubah. Jadi contoh mudah tuan ya. Misalnya Nabi Hud alaihi salam. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum 'Ad, Nabi Hud qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, tidak ada tuhan melainkannya. Jadi maknanya itu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan seterusnya adalah sama. Okey, membawa kepada keesaan Allah. Baiklah doktor, lagi dan lagi kita akan bincangkan, terutamanya kita kejap lagi akan tahu jugalah bagaimana pengakhiran kepada orang-orang musyrik itu apa. Nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Segala jawapan kini dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya nak bagi kredit lah kepada yang menonton ni, terutamanya mungkin ada sahabat handai kita yang menonton dari Singapura, ada yang menonton dari Bandar Seri Begawan, Brunei, ada juga para penonton kita yang turut setia pada pagi ini dari Indonesia, bahkan ada yang menonton dari selatan Thailand. Semuanya menonton dan terima kasih diucapkan. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini kita belajar Taranum, yang mana tafsir dan Taranum surah As-Saffat ayat 161 hingga 170 bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Baik doktor, tadi kita ada sempat bicarakan tentang bagaimana golongan musyrik itu kemudian sebenarnya apa yang mereka sembah itu tiada langsung memberi manfaat ataupun darur kepada mereka, mudarat kepada mereka. Cumanya bila lihat kepada ayat yang ke 163, illa man huwa salil jahim, kecuali orang-orang yang telah ditetapkan bahawa dia akan dibakar dalam neraka yang menjulang-julang. Adakah mereka yang syirik itu lahir kemudian tujuannya untuk dibakar semata-mata? Masya Allah. Terima kasih Allah, soalan yang baik tuan-tuan muslimin rahmat Allah sekalian. Soalan yang sangat berkait dengan ayat ini sebab bila kita baca illa man huwa salil jahim, iaitu orang yang dah ditetapkan masuk dalam neraka. Baik, tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, seolah-olah memang dilahirkan dan macam tak ada harapan langsung. Harapan dan akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, pertama Allah Subhanahu wa taala bercakap ini di dalam pengetahuan Allah, ilmu Allah.
Kita yang tak tahu ni usaha ikhtiar lah. Berusaha dan ikhtiar. Ustaz tak tahu, Hadari tak tahu, kru-kru semua tak tahu. Tuan-tuan pun tak tahu. Jadi bila tak tahu, kena buat apa? Berusaha lah. Dengan bersangka baik kepada Allah. Allah tidak akan mungkir janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Orang buat baik, syurga. Orang buat jahat, neraka. Itu keyakinan kita kepada Allah. Sangka baiklah kepada Allah, Allah akan buat yang baik. Baik, yang ayat ini Ustaz sebut tadi adalah menunjukkan ilmu Allah. Ilmu Allah ini Allah tahu sebelum, Allah tahu sekarang, Allah tahu akan datang. Dan selama-lamanya. Jadi apa maknanya kita lepas ni lepas ni jadi apa? Allah tahu. Nak bulan depan jadi apa? Allah tahu. Mati bila? Allah tahu. Jadi tak pelik Allah tahu semua ini. Tak. Tetapi adakah ilmu Allah memaksa perkara ini? Maka jawapannya tuan-tuan, Allah memberi pilihan kepada manusia. Baik. Dalam ayat lain kalau kita baca tanpa mengikut panduan disiplin khususnya ilmu tafsir, kita baca dalam surah pagi Jumaat itu, surah As-Sajdah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Kalau kami nak, kami boleh hidayat semua sekali. Walakin haqqal qawlu minni, hak ke atasku, yakni Allah, la'amla'anna jahannam. Pasti ada masuk neraka, jin dan manusia. Jadi tuan-tuan, kita pun terdiam sekejap. Oh, memang Allah buat manusia ni ada masuk neraka. Kesianlah dia orang, zalimlah pula itu. Tuan-tuan, ayat Quran ni tidak boleh dibaca hanya separuh, tinggal separuh, tak boleh. Dalam Quran ini hampir tidak ada, seolah-olah hampir tidak ada, Ustaz, mungkin 98% ayat Quran ni satu ayat berkait ayat lain. Berkait. Nak cari ayat itu sahaja tak berkait langsung. Oh, payah. Sangat sukar untuk kita cari bahawa ayat ini dia aja. Tak ada berkait. Jadi sebutlah ayat mana-mana tuan-tuan, dia mesti berkait dengan ayat yang lain. Contoh mudah, Hadari. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kamu beri nikmat kepada mereka. Baik. Kita orang beri nikmat ni siapa tadi? Orang yang kalau fikir-fikirlah, orang yang Allah beri nikmat. Oh, mesti orang banyak duit. Kereta 4-5 biji, rumah 3-4 biji, isteri seorang lah. Jadi tuan-tuan, jadi dengan sebab itu kita kata itu dapat ni orang ini Allah suruh ikut. La, bukan itu yang Allah maksudkan. Allah maksudkan ialah dalam ayat surah An-Nisa, iaitu Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ini sebenarnya empat golongan. An'amta 'alaihim tadi. Orang kamu ni kepada mereka, ya Allah, siapa dia? Nabi, siddiq, syuhada, salihin. Lain jauh daripada kefahaman orang awam lah. Betul. Orang kata, oh, dapat nikmat ni orang banyak duit, orang kaya, rumah besar. Tak, bukan itu. Nabi, siddiq, syuhada, salihin. Ini maksudnya tuan-tuan, dalam konteks jawapan tadi, bahawa kita tak boleh nak katakan memang Allah Subhanahu Taala nak dah tetapkan, dah tak ada perubahan dah kepada dia nak masuk dalam syurga. Pada hakikatnya tuan-tuan sesimat rahmati Allah, Allah beri dua pilihan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa nak jadi baik, jadi baiklah. Nak jadi jahat, jadi jahatlah. Tapi dia kena ingat keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau baik, syurga. Kalau jahat, neraka. Dan dia mesti bersangka baik dan yakin janji Allah terhadap perkara-perkara ini. Termasuklah mungkin ini juga menjawab soalan daripada Mas Ripah Nur Jamain, yang mana kalau kita dapat fokuskan soalan beliau yang ketiga tu, siapakah orang-orang yang Allah takdirkan ia untuk masuk ke dalam neraka Jahannam? Kata beliau, adakah mereka ini orang-orang yang kufur kerana kekafiran mereka dan menyekutukan Allah, mendapat azab dalam neraka? Maksudnya mereka yang menyekutukan Allah ni adalah mereka yang
boleh dikatakan confirm dimasukkan dalam neraka? Ya. Dalam tuan-tuan ada timbul isu dalam hal yang berkait dengan soalan Hajah Masrifah kita ni, iaitu ada orang kata boleh tak kata si A, si B ahli neraka? Boleh atau tidak? Tak boleh. Contohnya Mamat masuk neraka. Boleh tak? Jawapan dia tidak boleh. Sebab tidak ada siapa menentukan perkara selagi hidup di dunia. Selagi hidup dunia tidak boleh menentukan. Hatta kawan ni masuk syurga tidak ada. Tak boleh. Sebab itu ketentuan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kamu tinggal sembahyang itu haram, haram ini membawa ke neraka. Itu betul sebab Allah yang kata. Kalau kamu sembahyang ini membawa pahala, perkara yang Allah suka akhirnya membawa ke syurga. Itu betul. Yang tak bolehnya ta'yin, menentukan kamu ni masuk neraka, tak boleh. Tengok rupa ni macam orang neraka ni katanya. Tak boleh. Sebabnya Allah SWT sebut yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah boleh ampun siapa dia suka, Allah boleh azab siapa dia suka. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tuan-tuan, ada satu perkara yang Allah dah confirm yang hadar disebut tadi, iaitu syirik. Syirik confirm tidak ada lagi. Itu Allah sudah pasti dalam Al-Quran. Innahu man yushrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Siapa-siapa syirik kepada Allah diharamkan. Haram masuk syurga, tempat adalah dan neraka. Allah sudah confirm. Jadi siapa-siapa mati syirik, syaratnya mati syirik lah. Tapi kalau dia syirik kemudian dia bertaubat, dia masuk, kalau syirik itu maksud dia masuk Islam semua, itu insya-Allah itu peluang sangat besar untuk dia selamat oleh Allah SWT. Tapi kalau mati demikian, na'udzubillah, dia memang tidak ada peluang. Doktor, ayat yang ke-163 ini disebutkan iaitu Salil Jahim, neraka Jahim, iaitu apinya yang menjulang-julang. Soalan daripada Intan Zurina di Facebook katanya, adakah ayat ini menyebutkan tentang neraka Jahim? Bolehkah Ustaz ceritakan tentang ciri-ciri neraka Jahim dan penghuninya? Bagaimana neraka Jahim ni? Api yang menjulang-julang begitu dahsyat tu. Terima kasih kepada Intan Zurina. Pertama sekali minta maaf dia sebut ciri-ciri neraka itu, wallahu taala a'lam. Itu kena rujuk baliklah. Baik. Tetapi di dalam neraka ini Allah Subhanahu Wa Taala buat 7 neraka dan 8 syurga. 7 neraka dan 8 syurga, pintu kan. Jadi syurga ini pula nak menunjukkan bahawa rahmat Allah wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmati ghalabat ghadabi, rahmat aku melebihi daripada kemurkaan aku. Jadi maknanya Allah lebihkan syurga. Dan neraka ini tuan-tuan, yang paling ringan azab neraka adalah orang yang memakai selipar di dalam neraka, menggelegak otak, itu paling ringan. Tetapi paling teruk yang Allah Subhanahu Wa Taala buat ialah kepada satu orang manusia, iaitu dipanggil dalam Al-Quran golongan munafiqin. Munafiqin zahir Islam tapi batinnya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah golongan munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dia menjawab sebahagian, iaitu ciri-ciri penghuni itu, golongan munafik adalah golongan yang paling teruk. Walaupun kita kata kafir itu Allah pun tolak dah, tapi hakikatnya musyrik munafik adalah lebih teruk daripada itu. Kenapa? Kerana orang kafir boleh dilihat dengan jelas, boleh dikenal dengan jelas, tapi orang munafik dia nampak macam Islam tetapi hakikatnya dia kufur kepada Allah. Allahu Akbar. Itu di dasar neraka. Na'udzubillah min zalik. Baik, doktor, mungkin pula kita nak ke ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-164 berkaitan dengan malaikat dan kenyataan malaikat itu sendiri. Cumanya sekejap lagi doktor ya. Kepada anda semua, kalau nak tahu bagaimana ulasan dan juga perinciannya, terus bersama kami Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
Setiap hari pasti kita berhadapan dengan pelbagai persoalan. Bahkan ada yang kita tertanya-tanya penyelesaiannya kan. Jangan lupa segala perincian dan juga jawapan itu ada dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Termasuklah pertanyaan berkaitan dengan orang-orang musyrikin zaman dahulu, berkaitan dengan apa yang ada dalam neraka, kemudian bagaimana keadaan yang kita perlu risaukan. Semuanya ada dalam hari ini. Kita bicarakan tentang tafsir dan taranum surah As-Saffat ayat 161 hingga 170 bersama dengannya berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Baik Doktor, sebelum kita nak ke ayat 164, ada juga mungkin mewakili para penonton di luar sana pernah juga terfikir, kalau kita tengok orang-orang kafir Quraisy ini, termasuklah orang-orang musyrikin di Mekah, mereka menolak sebab mereka tak nampak azab tu bagaimana. Ya. Satu soalan yang boleh dikatakan soalan nakal, kenapa Allah tak tunjukkan ini dia antara azab yang akan diterima olehmu, wahai musyrikin? Ya. Silakan Datuk. Baik, terima kasih Hadari, soalan yang sangat baik dan tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian. Ya benar, masa dulu pun Ustaz, kecil-kecil dulu sekolah menengah, kita fikir kenapa Allah tak buat begitu kan senang. Bila buat begitu, Allah SWT, manusia akan beriman kepada Allah. Semua. Selesai. Jadi setiap kali dia buat salah, dia akan dapat lihat neraka isinya. Masa tu juga. Jadi tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, yang pertama sekali ialah Allah yang nak membuat perkara ini diuji kepada manusia. Allah yang nak begitu. Itu nombor satu. Jadi tuan-tuan, bila Allah nak demikian, Allah nak sembunyikan perkara tersebut yang kamu pasti akan jumpa satu hari nanti. Yang ini dia panggil keyakinan dan kepercayaan yang kita sebut sebagai iman. Menilai keimanan. Ya, menilai keimanan. Jadi allazina yu'minuna bil ghaib, orang beriman dengan benda ghaib. Hadari, kalau dah nampak bercokoh begini itu bahasa dah nampak depan mata ini, kalau tadi percaya tak ini mushaf kan? Memanglah percaya ya, depan mata dah nampak kan, depan ni ada kamera, percayalah kita dah nampak. Jadi tak perlu diuji apa-apa, memang tahu dah ini meja ini Hadari, jadi nampak semua, tak perlu lagi dah. Tetapi Allah nak ialah yang Allah sebutkan, Allah beritahu itu dengan keyakinan bahawa kami percaya ya Allah, satu hari kami akan jumpa perkara ini. Ini nilainya. Keyakinan tu menjadi nilai sangat tinggi di sisi Allah. Kamu tak nampak lagi tapi kamu percaya. Itu tinggi. Ya. Jadi sebab itulah iman Abu Bakar ni disebutkan oleh para ulama iman yang sangat tinggi. Sehingga disebut Abu Bakar, kalaulah Rasulullah tu menceritakan Abu Jahal datang kepada peristiwa Isra' Mi'raj, bila Abu Jahal tu dia kata, Abu Bakar, kawan kamu Muhammad lah, Nabi SAW, kawan kamu itu dia cerita semalam dia pergi ke Baitul Maqdis. Itu je baru. Pergi Baitul Maqdis. Kamu percaya tak? Jawab Abu Bakar, sekiranya Muhammad itu pergi Baitul Maqdis dan dia cerita naik ke langit, turun balik, aku percaya. Walhal tak cerita lagi tu, belum cerita dah percaya. Sebab apa? Dia tahu keyakinannya Muhammad ini bercakap benar. Jadi maknanya tuan-tuan, apa-apa sahaja yang datang daripada Allah, apa-apa sahaja datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita adalah orang yang terima di atas keimanan. Maka ini nilai di sisi Allah Subhanahu taala sangat besar. Tambah-tambah apa yang dinyatakan dalam Al-Quran, kalau kita beriman dengannya Allah, masya-Allah. Itu yang kita nak tu. Begitu manis halawatul iman. Ya. Baik, Doktor, ayat 164, mungkin kita boleh terus rujuk bagaimana malaikat pula menegaskan pendirian mereka dan berkata, dan tiada sesiapa pun dari kalangan kami melainkan ada baginya darjat kedudukan yang tertentu, iaitu dalam menyempurnakan tugasannya. Adakah malaikat membandingkan golongan yang ingkar ini dengan malaikat itu sendiri, Doktor? Terima kasih Hadari dan tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Sebenarnya malaikat ni pun ada maratib dia lah, ada dia punya tahap-tahap dia, ketinggian. Yang kita sebut sebagai ketua malaikat ni Jibril alaihissalam. Kemudian kita belajar dulu lagi, iaitu 10 malaikat yang disebutkan banyak diulang dalam Al-Quran dan seterusnya. Jibril, Mikail, Israfil, bahkan dilagukan dilagukan, Ustaz pun lupa lagu tu. Munkar Nakir, Raqib Atid, Malik dan Ridwan dan Malik Zabaniyah tu,
Itu 10 yang masyhur lah. Banyak lagi yang malaikat-malaikat lain. Cuma yang menarik tadi dalam hal malaikat ini, perasan tak Jibril, Ya. Mik'il, Israfil, Izrail. Il itu sebenarnya Allah dalam bahasa Taurat. Okey. Jadi Allah pun guna juga bahasa dia. Jibril tu masuk dalam Al-Quran. Li Jibril wa Mikal, ada sebut. Kemudian dalam hadis sebut Israfil. Jadi il itu adalah Allah. Ustaz tak berapa ingat dah dia punya tu, tapi misalnya kalau Mik'il, Ubaidullah. Masya Allah. Jadi atas nama ini orang-orang nama Mikail, Mikail sebenarnya Mik'il. Mik'il. Sebenarnya. Jadi Mik'il ni maksudnya Ubaidun, hamba Allah yang kecil. Ada hamba budak kecil itu Ubaidullah. Jibril tak silap Ustaz Abdullah, hamba Allah lah. Itu jadi dengan sebab itu tuan-tuan, malaikat ni diberi sifat-sifat tugas-tugas yang pelbagai. Jibril itu menurunkan wahyu, kemudian tugas-tugas lain juga. Kemudian Mikail pun diberi tugas dalam mengawal rezeki, menurunkan hujan. Israfil. Cuma menariknya Izrail yang kita sebut sebagai malaikat maut, mencabut nyawa. Dan Ustaz rasa tidak ada orang bagi nama anak untuk nama. Siapa nak letak Israel? Israel lah. Israfil pun tak ada kot. Ni Ustaz kala ni. Baik tuan-tuan, Israel tidak ada namanya di dalam Al-Quran dan tidak ada namanya dalam hadis. Israfil adalah hadis. Ya. Israel tidak ada. Yang ada ialah Malakul Maut. Apa ya Quran tu? Malakul Maut. Malakul Maut tu ingkutu. Ada dalam Quran Malakul Maut, iaitu malaikat yang mencabut nyawa. Itu cuma ada ini di dalam kitab yang lepas. Taurat, Injil itu ada. Jadi ulama mengambil tafaul sahaja bahawa bolehlah digunakan nama ini sebab pernah disebutkan. Dia tidak melibatkan masalah akidah ke apa semua, cuma hanya nama sahaja. Jadi baik. Raqib Atid ada dalam Quran. Raqib Atid iaitu malaikat kiraman katibin yang menulis kanan dan kiri. Tuan-tuan, kalau orang yang yakin benar keimanannya bahawa semua amalan ditulis oleh para malaikat ini, tak nak buat tuan-tuan. Ya tak? Nak buat jahat, ni ada sebelah ni. Dah. Yang ni pun ada sebelah menulis Raqib dan Atid. Illa ladaihi Raqibun Atid. Munkar Nakir itu dalam kubur akan ada dua malaikat ini, dan juga Malik Ridwan dan Malik Zabaniyah itu ada penjaga neraka. Ini malaikat punya tugas-tugasan, dan juga itu biasa kita belajar dan biasa kita sebutkan tentang perkara ini. Walaupun hakikatnya semua ini kita tak nampak. Sebagaimana soalan tadi, kalau nampak kan lagi senang. Tak, ini memang untuk menguji manusia. Dan termasuk di dalam perkara sam'iyat ini malaikat dan juga jin. Sebab tu orang kata percaya kepada hantu ini kena percaya ke tidak? Percaya kepada hantu ini maksudnya hantu itu sebagai jin, ya, memang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin memang ada. Cuma kita kata boleh tak dia mengganggu kita? La. Itu tidak boleh. Apa maksud tak boleh? Dia tidak ada kekuasaan untuk mengganggu. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Hamba-hamba aku ini yang tak kepada Allah ni kamu tak boleh ganggu dia. Kecuali kalau kena ganggu juga tu orang-orang yang tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, ataupun dirinya tidak kuat, itu cerita lain lah. Tapi nak beritahunya ialah Allah sebutkan kamu wahai syaitan, wahai jin apa semua ni tidak dapat mengganggu manusia selagi mana dia hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Baik, doktor, Saziatul Siddiq ada bertanyakan bagaimana yang dimaksudkan malaikat berada pada kedudukan masing-masing? Apakah ini bermaksud malaikat sentiasa patuh pada arahan Allah, sedangkan sikap manusia ada kalanya ingkar pada suruhannya untuk menempelak kaum musyrikin yang mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah, sedangkan sikap manusia banyak mengeluh dari kepatuhannya. Bagaimana, Doktor? Baik, terima kasih kepada Syah Ziyatul Siddiq. Soalan yang sangat baik. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, malaikat ini adalah satu makhluk Allah yang maksum.
Dia macam Rasul juga. Maksum apa dia? Yang tidak berbuat dosa. Ayat Quran sebut dengan jelas, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan mereka buat yang diperintahkan. Itu malaikat. Jadi sebelum ini ada orang pernah kata, bahkan ada dalam poem ataupun dalam apa nama kita kata pepatah Inggeris lah kan. Yeah. Even angel make mistake. Nah, bahkan malaikat juga buat salah. Buat salah. Jadi tuan-tuan, perkara ini jadi isu juga sebelum ini. Kalau angel itu dalam kamus bahasa Inggeris ada memberi makna juga, iaitu angel ni orang baik. Kalau nak terjemahkan bahkan orang baik melakukan kesilapan, itu kita setuju. Itu betul. Itu betul. Tapi kalau terjemah angel itu malaikat, salah. Sebab dia bertentang dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat tidak berbuat dosa. Dia hanya macam robot, iaitu dia hanya buat apa disuruh sahaja. Robot macam mana? Takkan dia buat benda kita itu dah. Dia tak pernah bertikai. Dia tak pernah bertikai. Dia akan ikut sahaja dan yang diprogramkan untuk itu malah malaikat. Manusia tak. Manusia kelebihannya Allah beri dua pilihan. Tak. Boleh jadi dia menjadi manusia paling baik, lebih baik daripada malaikat. Boleh jadi dia menjadi yang paling jahat, lebih teruk daripada syaitan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian, summa radadnahu asfala safilin. Boleh jadi dia sejahat-jahat makhluk. Itu manusia. Malaikat tak, dia hanya buat itu. Kerana manusia dicampakkan nafsu dalam hatinya. Ya, betul. Diberi nafsu itu dan diberi akal fikiran untuk membuat pilihan. Malaikat tak ada, dia satu je, buat baik je. Jadi dengan berbeza pula dengan syaitan. Syaitan tuan-tuan, malaikat hanya untuk buat baik, syaitan pula untuk buat jahat. Syaitan dulu, iblis ini dulu dia ada pilihan dulu. Maksudnya menjadi hamba Allah dulu. Sehinggalah dia aba wastakbara, tidak sujud kepada Adam, wa kana minal kafirin. Allah putuskan menjadi kafir. Bila putus jadi kafir itu, selepas itu selesailah dia. Sampai ke hari ini tidak ada pilihan lagi dah, iaitu dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat mewakili kebaikan dan iblis syaitan mewakili kejahatan. Baik, doktor, kejap lagi kita akan sembang-sembang lagi bagaimana kita nak bagi gambaran kepada para penonton ketaatan para malaikat ni begitu hebat. Sehingga berbaris dimaklumkan. Cumanya kejap lagi doktor ya. Jadi kalau anda nak tahu bagaimana keadaannya, nantikan selepas ini, yang mana kita nak tutup dulu di TV3, sambungan Tanyalah Ustaz di TV9 sebentar sahaja lagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda semua dan kembali menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini saya Da'i Hadari masih lagi temankan anda untuk kita sama-sama dapatkan ilmu berkaitan dengan tafsir dan taranum, yang mana kita belajar surah As-Saffat ayat 161 sehingga ayat 170 bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Baiklah, Doktor, bila kita tengok ayat demi ayat, saya tertarik juga dengan ayat yang ke-165, bagaimana para malaikat menyatakan, dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa berbaris, iaitu menjunjung perintah dan beribadah. Bahkan dalam ayat seterusnya, malaikat berkata, dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa bertasbih mensucikan Allah dari sebarang sifat kekurangan. Saya teringat pula bagaimana ayat yang sama pernah dinyatakan oleh malaikat ketika Nabi Adam diciptakan. Sebelum diciptakan, malaikat telah menyatakan, sesungguhnya kami ini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Adakah ayat yang sama ini menunjukkan malaikat mempertikai golongan orang-orang yang musyrik ini? Silakan Doktor. Baik, terima kasih Da'i Hadari dan tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Barangkali ayat ini dalam konteks yang berbeza lah. Iya, betul. Kalau dalam konteks penciptaan Nabi Adam alaihissalam,
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kamilah orang banyak bertasbih kepada kamu, mencucikan kamu ya Allah. Kenapa kamu nak jadikan satu manusia kan? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu, jawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perkaitan yang menarik Siti Hadari, iaitu macam mana malaikat tahu tu sedangkan Adam belum dijadikan. Ada beberapa pandangan ulama dalam hal ini, cuma Ustaz agak tertarik itu malaikat ini antara tugas malaikat, maqam ma'lum dia ada, dia punya apa ni, tugas-tugas masing-masing. Antara tugas ialah menjaga Lauhul Mahfuz. Jadi malaikat ni mengetahui di sana. Lauhul Mahfuz tu tempat yang tertulis semua perkara tentang alam ini, kehidupan manusia, jin, malaikat semua ni ada di sana, dan malaikat tahu akan dijadikan manusia. Sebab itulah malaikat bertanya kepada Allah, kenapa kamu nak jadikan ya Allah, sedangkan kami ni yang menyucikan kamu, bertasbih, yang taat ni kami. Jadi kenapa? Jadi Allah ada rahsia yang tersendiri, inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik, dalam konteks ini pula tuan-tuan, ini sifat malaikat. Ini sifat malaikat. Persamaannya ialah sifat malaikat sebut itu dan juga ini juga sifat yang sama, banyak bertasbih kepada Allah. Bahkan tuan-tuan, ketika peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah melihat di Baitul Ma'mur, di langit yang ketujuh, bahawa kiblat kita di Baitullahil Haram. Kemudian orang tawaf apa semua. Di sana pun tawaf juga di Baitul Ma'mur. Ada pandangan kata dia sama kedudukan tu, wallahu a'lam lah. Tapi tak apalah, yang penting dia berada di langit yang ketujuh. Dan setiap hari masuknya malaikat itu 70,000 dalam Baitul Ma'mur itu. 70,000 sehari. 70,000, jadi berapa ramai malaikat? 70,000 masuk. Kemudian yang masuk tu pula ada yang berdiri sahaja semayang, ada rukuk sahaja, ada sujud sahaja. Soalan yang menarik ialah, tak penuh ke Baitul Ma'mur tu? Masuk. Begitu ramai, banyaknya. Baik tuan-tuan, jawapan yang mudah ialah malaikat tu bukan tubuhnya macam kita. Bukan macam kita. Kalau kita dalam bilik ini tuan-tuan, kalau 100 orang barangkali dah penuh lah. Tapi kalau malaikat dia tersusun semua tak apa, sebab dia pada cahaya. Daripada nur. Jadi dengan sebab itu kejadian malaikat tidak sama dengan kita. Jadi itu hakikat tuan-tuan, malaikat ni kerjanya memang disuruh oleh Allah perkara sebegitu, bertasbih. Bahkan mana Allah sebut dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min kulli shay'in illa nusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Bertasbihlah segala makhluk Allah di langit dan di bumi. Tetapi mereka tasbih tu dalam keadaan walakin la tafqahuna tasbihahum, kamu tak tahu macam mana gaya tasbihnya. Kita kata tasbih, dia tasbih. Wong kurang barangkali tasbih dia lah gamak itu. Burung pula ciak dia burung, barangkali tasbih dia lah gamak tu. Kita tak tahu. Kuda pula barangkali tasbih dia lah gamak itu. Jadi tuan-tuan, masing-masing ada tasbih dia tersendiri. Manusia macam mana, Hadari? Tasbih manusia. Tasbih manusia dengan ibadah. Jadi kita kata manusia ini, tadi kita kembali kepada Allah beri pilihan. Ini lain ni manusia. Makhluk lain tidak ada pilihan. Jadi kalau mereka dijadikan demikian pun tidak ada masalah, dan mereka tidak ada pertimbangan taklif. Sama ada buat baik ke jahat, tak ada. Untuk makhluk lain. Tetapi untuk manusia tak ada pertimbangan buat baik dan buat jahat. Jadi dalam masa tasbih pun subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, maka manusia boleh pilih nak tasbih ke tak nak tasbih, boleh. Jadi waktu manusia bila baca ayat ini, ustaz sendiri pun rasa macam mana dia orang tasbih sentiasa ada macam mana. Sebab manusia ni kita nampaknya kadang terlupa. Terlupa. Tadi kalau paling banyak lagi ibadat khusus, kita ada ibadat khusus. Kita ibadat kepada Allah berapa lama satu hari? Saya rasa tak sampai sejam. Contohlah semayang 5-10 minit. Ambil lah lama sikit, 10 minit. 10 minit.
5 kali 50. 50 minit. 50 minit. Lepas tu tasbihnya apa semua sekejap. Berapa minit agak-agak? Tak sampai 2 jam lah kalau kita satu hari. Tak sampai. Masih ada 22. Ya. 22 jam. Masya Allah tuan-tuan. Jadi maknanya masa kita kalau kita kira untuk ibadat kepada Allah secara khusus, walaupun kita kata kerja kerana Allah, ibadat juga betul, tapi itu ibadat ammah secara umum. Orang tidur dan niat nak bangun, ya Allah bangunkanlah aku tidur ni dengan ambil semua, itu kira ibadat juga. Itu pun ibadat dah. Tapi ammah punya ibadat. Tapi secara khususnya ibadat ni dia lain kesan dia. Kita subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Dia akan bentuk hati kita. Tak? Masuk dalam jiwa kita, masuk dalam pemikiran kita. Itu khusus. Dia tak sama dengan ibadat umum. Dia tidak sama. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok ibadat khusus ni tak lebih daripada hadis kata tadi 2 jam. Panjang dah kalau 2 jam tu. Betul. Kadang tu baca Quran 5 live pun dah berkira doktor. Allahu akbar. Itu ni. Baik doktor, bila kita lihat bagaimana malaikat menyatakan sentiasa berbaris tu, adakah malaikat ini begitu tersusun dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya caca merba macam manusia? Ya. Baik, terima kasih tadi. Jawapan dia sudah ada di situ. Di dalam tafsir menyebutkan tentang wa inna lanahnu safun. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, kenapa kamu tak ikut malaikat berbaris, tasufuna, kamu apa ni, bersaf-saf seperti mana malaikat. Jadi sahabat pun tanya, malaikat baris juga macam mana baris beratur tu macam mana? Kamu duduk rapat-rapat. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, jadi sahabat pun rapat-rapat sehingga tidak ada ruang lagi mereka berapat-rapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita hari ni tuan-tuan, biasanya duduk tu jauh dalam majlis. Dalam masjid pun jauh-jauh. Betul lah, majlis tu luar pula. Kosong pula, masing-masing duduk ujung tu ya. Kita pun tengok banyak tiang pada orang rupanya. Jadi tuan-tuan, Allahumma ada tiang di depan. Jadi mari kita sama-sama merenung perkara ini tuan-tuan. Semoga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan ilmu itu sangat penting. Jadi ini diamalkan oleh para sahabat. Masya Allah. Okey, Syahir Alia Muhammad di Facebook, doktor, katanya contoh tasbih yang sempurna ialah tasbih para malaikat. Macam mana cara tasbih tersebut? Adakah ia juga tasbih yang sama dilafazkan oleh Nabi SAW? Silakan doktor. Baik, terima kasih Syahir Alia Muhammad. Secara umumnya yang disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbihnya sama. Mana malaikat menyebutkan tasbih. Kalau yang khusus itu barangkali ada, cuma yang kalau kita merujuk pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana kita memahami bahawa begitulah cara tasbih mereka, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya tasbih-tasbih para malaikat. Baik, doktor, mungkin juga mewakili para penonton, bila disebutkan tentang penolakan terhadap Islam, kalau kita lihat kepada orang-orang musyrikin dahulu, begitu dahsyat tentangan mereka kepada Nabi SAW hingga kan hampir membunuh Rasulullah ketika peristiwa hijrah. Sebenarnya telah lama, terutama apabila mereka melihat kita ada pegangan dan sumber kukuh. Terutamanya bila Nabi membawa Al-Quran, membawa kegemilangan di Madinah pula, lagi menambahkan geram, dendam orang-orang musyrikin Mekah. Adakah ia juga sampai zaman sekarang, doktor? Terima kasih hadiri dan tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian. Kalau disebutkan tentang penentangan zaman Rasulullah dengan penentangan yang berlaku zaman sekarang, itu adalah perkara yang kalau kita ingat lagu dulu-dulu kan, sudah sunnah orang berjuang. Memang satu sunnah orang berjuang jalan Allah tu gitu dah. Iaitu setiap nabi-nabi yang tidak adalah illa kanu bihi yastahziun, datang mesti ditentang, mesti dimaki, mesti dihina. Jadi kalau kita ni berdakwah orang tak suka, itu adalah perkara yang telah dihadapi oleh para nabi dan rasul-rasul dahulu. Allahu akbar. So para penonton sekalian, dalam kehidupan kita apabila kita nak membawa kebaikan, sudah pasti akan ada ranjau. Tak boleh lagi. Baik doktor, kejap je lagi mungkin kita nak bawakan juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kesan ataupun akibat kepada mereka yang kufur. Cumanya sekejap sahaja lagi. Jadi terus bersama dengan kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Surah As-Saffat ayat 161 hingga 170 dalam tafsir dan taranum. Itulah yang kita bawakan untuk perbincangan hari ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Baiklah, saya nak sarankan kepada anda yang turut menonton untuk sebar luaskan ilmu yang kita peroleh pada pagi ini, untuk sama-sama kita berikan juga, sebarkan juga manfaat kepada orang lain, terutamanya bila kita bicarakan tentang ketaatan, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala serta amaran-amaran yang Allah nyatakan buat mereka yang kufur. Baiklah doktor, saya tertarik dengan ayat yang ke-167. Bagaimana kenyataan orang-orang musyrikin Mekah, iaitu mereka kata dalam ayat 168, bagaimana kalaulah ada di sisi kami kitab suci dari bawaan rasul-rasul yang telah lalu. Dalam ayat 169 mereka kata tentulah kami akan menjadi hamba-hamba Allah yang akan dibersihkan dari sebarang syirik. Adakah ini alasan biasa orang-orang yang kufur? Terima kasih Da'i Hadari, soalan sangat baik. Tuan-tuan mesti simak rahmat Allah sekalian. Jawapannya ialah itulah alasan mereka daripada manusia memang akan jawab begitu. Kalaulah kami dapat harta yang banyak, nescaya kami akan sedekah. Nah, kalau kami perkataan ada kalau tu ya. Kalau tu senanglah, kalau ni tak payah bayar apa semua kan, boleh cakap begitu. Tuan-tuan, hatta manusia di akhirat kelak, itu kita cerita atas dunia tadi, di akhirat kelak, walau ruddu la'adu limanuhu anhu, mereka minta kepada Allah, ya Allah tolonglah kembalikan kami nak buat amal lah, na'mal salihan inna muqinun, kami yakin dah semua dah, absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun, kami tengok dah, kami dengar dah, nak balik ya Allah, balik atas ni, kami nak buat amal salih. Tapi Allah kata walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadzibun, kalau hantar balik pun jadi serupa juga. Sama juga. Itu hanya percakapan mereka ketika mereka rasa terdesak, tersepit apa semua, baru mereka jawab dah demikian. Jadi itu hakikat yang berlaku. Jadi tuan-tuan, perkara begini telah berlaku kepada umat-umat yang sebelum. Bahkan dikata kalaulah Allah nak utuskan seorang rasul, tentulah Allah pilih di kalangan kami, bukan kamu ya Muhammad. Jadi benda kalau ni senang dia dah. Benda itu tak orang bayar. Yahudi yang menyatakan demikian ya. Ya. Benda senang, benda tak payah bayar. Jadi dengan sebab itu sebagai alasan-alasan untuk mereka menolak sebenarnya. Bila datang sungguh, tidak beriman juga. Saya suka lihat dari skop yang lain doktor, bukan golongan musyrikin sahaja. Saya risau kalau ada antara kita yang juga menggunakan perkataan kalau. Dia Islam. Ya. Tetapi bila dalam keadaan susah, kalaulah aku sihat balik, aku nak baca Quran tu. Kalaulah aku diberikan keupayaan, aku nak solat tiap-tiap pagi. Adakah sifat manusia ni memang macam tu doktor? Ya. Baik, terima kasih Da'i Hadari. Pertama sekali tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, perkataan kalau, Rasulullah sebut annal minasyaitan. Kalau itu daripada syaitan. Jadi soalannya, adakah tidak boleh kita kata kalau? Baik, begini kata para ulama, kalau itu benda yang akan memberi manfaat, boleh kata. Kalau itu disebut untuk benda tak ada manfaat, contoh tak ada manfaat ialah kalau aku baru budak SPM tak? Budak SPM gagal dia. Kalau aku study, baca betul-betul, dah lulus gamaknya ni. Ada manfaat? Tak ada manfaat dah. Keputusan dah keluar. Dah keluar dia pun. Tak ada manfaat. Kalau dulu aku kerja sungguh-sungguh. Jadi itu tak ada. Tapi kalau akan datang, maksudnya belum berlaku dan insya-Allah itu memberi satu kebaikan. Contohnya, kalau aku amal ibadat ni, insya-Allah ni jadi baik aku ni. Itu syurga ni. Itu boleh. Yang tak ada manfaat, maksud dia rasa terkilan, rasa macam rugi apa semua, itu menyesal yang tidak ada guna. Lau seperti itu tidak dibenarkan. Lau seperti itu. Yeah. Tapi kalau lau itu untuk memberi, kita kata kalau para pelajar sekalian, kalau kamu belajar sungguh-sungguh, kamu berjaya. Itu boleh.
Nah, sebabnya memang orang belajar sungguh-sungguh itu hakikatnya akan menuju kejayaan. Menuju kejayaan. Tapi kalau itu benda lepas, benda yang tidak ada manfaat untuk dibangkitkan lagi, tak payahlah. Ya. Itu tak perlu. Itulah pepatah Melayu pun ada menyebut sesal dahulu pendapatan. Ya, benar. Sesal kemudian tak ada tak ada gunanya. Okey, Faizal bin Ahmad di Facebook, beliau bertanyakan ya, doktor ya, dalam ayat yang ke-169 membawa maksud benar-benar kami akan menjadi hamba Allah yang dibersihkan iaitu dari dosa. Ini alasan mereka juga ni. Ya. Adakah ayat ni merujuk kepada hamba-hamba Allah yang mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah lalu istiqamah dalam ketaatan? Adakah mereka maksudkan ini iaitu orang-orang musyrikin ni? Baik, terima kasih kepada Mak Faizal Ahmad. Soalan yang sangat baik berkenaan dengan ayat 169 Okay. Lakunna ibadallahil mukhlasin. Sebenarnya bacaan dalam qiraat ada dua, mukhlisin satu, mukhlasin satu. Mukhlisin adalah orang yang ikhlas, mukhlasin adalah yang diikhlaskan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, maksud ikhlas di sini sebenarnya adalah suci daripada dosa. Suci daripada syirik. Itu ikhlas. Baik, saya suka bagi contoh ini tuan-tuan. Dalam surah Al-Ikhlas, ada surah Ikhlas kan? Betul. Qul huwallahu ahad. Kita bacalah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu esa, satu esa. Allah Samad, Allah tempat meminta. Lam yalid, tidak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada serupa dengan segala sesuatu. Baik tuan-tuan, di 5 ayat ni kita kata kat mana ikhlasnya? Mana perkataan ikhlasnya? tak ada. Nah. Jadi ya tak ya juga. Kalau surah Al-Baqarah ada cerita tentang Al-Baqarah. Ada ini pun ada ikhlas. Tapi kat mana dalam surah Ikhlas ini ikhlas kat mana? Tuan-tuan, ini perhatikan makna ikhlas ni, yang sebenar-benar makna ialah asfahu wa naqqahu minasyawaib, menyuci, membersihkan daripada segala kotoran. Itu makna asal. Jadi dalam hal surah Ikhlas, cuba perhati, qul huwallahu ahad, Allah satu, Allah tak meminta, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak serupa segala sesuatu, buang bersih, menyuci semua lain itu, tinggal Allah sahaja. Itu maksud ikhlas. Menyucikan daripada benda lain. Nah, kepercayaan lain, keyakinan lain, Tuhan yang lain, semua itu tak ada. Allah sahaja. Visi surah itu yang membawakan namanya ikhlas itu. Itu sebenarnya maksud ikhlas. Jadi dengan sebab ini, dalam ayat ini, lakunna ibadallahil mukhlasin, tentulah kami akan menjadi seorang yang ikhlas. Ikhlas yang maksudnya kami hanya bertuhankan Allah, tidak yang lain. Tapi maknanya sama juga bila kita ibadat ikhlas kerana Allah. Apa dia? Makna ibadat tak ada benda lain lah. Orang buang, tujuan lain buang, harta buang, Allah sahaja. Itu ikhlas. Doktor, mungkin kita boleh patah balik sedikitlah dalam ayat 168. Kalaulah ada di sisi kami kitab-kitab suci dari bawaan Rasul yang telah lalu. Maksudnya mereka beriman pula dengan Al-Quran, padahal mereka yang menempelak Al-Quran terlebih dahulu. Betul ke doktor? Ini sebagaimana yang anda sebut tadi, mereka menjadikan alasan semata-mata. Hakikatnya bila datang kepada mereka, mereka tetap menolaknya. Yahudi berkata benda sama, akan lahir seorang Nabi, Rasul, dan kami akan beriman dengan Nabi akhir itu. Tapi bila datang Rasulullah SAW, tetap mereka menolak. Allah. Itu dia. Jadi para penonton sekalian, jangan sesekali ada dalam hati kita menyatakan apa yang dalam Al-Quran ni tak boleh pakai. Jaga. Jangan. Al-Quran ini boleh pakai sampai akhir zaman, Ustaz ya. Baiklah doktor, setelah Al-Quran diturunkan kepada mereka, mereka mengingkarinya. Oleh itu mereka akan mengetahui kelak akibat kekufurannya. Pelantikan kita doktor. Amaran Allah dah ada dah. Allah cerita pula sifat orang-orang musyrikin. Allah cerita pula apa yang malaikat nyatakan, penegasan sifat-sifat mereka. Bagaimana kita nak menghadapi masa depan kita, kehidupan kita berdasarkan ayat pesanan Allah ini? Jadi tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulanlah kita sama-sama mengambil i'tibar, iaitu perkara yang paling penting di dalam kita beriman. Sebab ayat ini sangat berkait dengan masalah keimanan kita, iaitu kehidupan kita ini beriman dengan membersihkan segala kotoran dalam masalah buang syirik, hanyalah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam amal ibadat kita. Itulah tujuan kita hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan Allah jadikan kita ni semata-mata mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu dia. Ya, InsyaAllah. Baiklah doktor, sebagai khulasa, sebagai kesimpulan dah selesai, jadi kita nak terus saja untuk murnikan program kita pada pagi ini. Doa ringkas daripada yang berbahagia doktor, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim kerana sudi luangkan masa, sudi kongsikan dengan kami ilmu yang bermanfaat ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi doktor ya. InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, Al-Quran itu cahaya, bahkan Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan sesekali kita hilang pedoman hanya kerana alasan kita sibuk, sedangkan petunjuk ada di depan mata. Tidak boleh kalau-kalau ya. Saya Da'iyah Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.